Hello guys, bersama lagi dengan saya di dalam Ora Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Oke guys, ini adalah berita buruk yang telah diterima oleh Najib Razak yang mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa lalu mengeluarkan perintah menghalang Datuk Seri Najib Razak daripada mengalih, melupus atau mengendali atau mengurangkan nilai asetnya di dalam negara sehingga 680 juta USD. Berdasarkan dokumen perintah yang diperoleh media hari ini, bekas Perdana Menteri turut tidak dibenarkan mengeluarkan wang melebihi daripada 100,000 sebulan daripada akaun bank untuk perbelanjaan sara hidup biasa dan perbelanjaan guaman. Namun apa yang lebih mengejutkan hari ini, sekali lagi mahkamah beri Najib 14 hari bagi mendedakan 681 juta USD estate 1NDB. Najib Razak diberi masa 14 hari dan tarikh penyampaian instruksi untuk membuat pendedahan bertulis kepada 1NDB mengenai lebih 681 juta USD dalam aset. Bagaimanapun sehingga hari ini tidak jelas sama ada perintah mahkamah yang dikeluarkan 2 hari lalu berhubung tindakan sivil RM23 bilion oleh 1NDB dan 4 anak syarikatnya terhadapnya telah disampaikan pada bekas Perdana Menteri itu atau belum. Tempoh masa 14 hari itu adalah antara terma dalam instruksi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 2 hari lalu bagi mengekalkan status quo antara pihak dalam tindakan undang-undang sementara menunggu tindakan sivil itu diselesaikan. DH sebelum ini melaporkan bahwa kesan daripada perintah itu ialah Najib yang juga pernah menjadi pengurusi lembaga penasihat 1NDB diarahkan untuk melupuskan mana-mana bahagian aset 681 juta USD sama ada di Malaysia atau di luar negara. Kesan lain daripada perintah itu ialah bekas Menteri Keuangan itu hanya dibenarkan mengeluarkan sehingga RM100,000 sebulan daripada akaun banknya untuk menampung perbelanjaan atau perbelanjaan sara hidupnya. Najib sebelum ini berhujah bahwa 681 juta USD yang masuk ke dalam akaunnya adalah dermah daripada keluarga di Raja Arab dan ia telah dipulangkan. Instruksi yang dikeluarkan adalah berhubung satu daripada 22 saman sivil yang dilancarkan 1NDB dan bekas anak syarikatnya SRC International tahun lepas menyasarkan mereka yang didakwa menipu 2 entiti milik kerajaan sama ada secara sedar atau tidak. Dalam tindakan sivil ketika ini plaintiff ialah 1NDB dan 4 anak syarikatnya 1NDB Energy Holding Limited, 1NDB Energy Limited, 1NDB Energy Langat Limited dan Global Diversified Investment Company Limited yang berpangkalan di British Virgin Island yang sebelum ini dikenali sebagai 1NDB Global Investment Limited. Najib disenaraikan sebagai defendant pertama dalam kalangan 8 defendant dalam saman sivil RM23 bilion di mana mahkamah memberikan instruksi mereva. Menurut salinan perintah instruksi itu, Najib dikehendaki mengesahkan dalam afidavit kepada 1NDB dan 4 anak syarikatnya nilai, lokasi dan butiran aset. Mahkamah mengatakan bahawa defendant pertama Najib mestilah membuat pendedahan secara bertulis kepada plaintiff pertama dan plaintiff kelima berkenaan dengan aset-asetnya sehingga pada nilai 681 juta USD sama ada di dalam atau di luar Malaysia, sama ada di bawah namanya sendiri atau tidak, dan sama ada milikan secara tunggal atau bersama dengan defendant-defendant yang lain atau sebaliknya, dan di bawah penerima-penerima namaan yang memegang bagi pihaknya memberikan nilai, lokasi dan segala maklumat berkenaan dengan aset-aset dan maklumat tersebut hendaklah disahkan melalui suatu afidavit dan hendaklah disampaikan kepada peguam cara plaintiff pertama dan plaintiff kelima dalam masa 14 hari selepas perintah ini disampaikan kepada defendant pertama, kata perintah itu. Malaysia kini cuba menghubungi peguam Najib untuk mengetahui sama ada perintah mahkamah itu telah disampaikan kepadanya atau belum. Mahkamah telah menetapkan 21 Februari untuk mendengar pujian Najib jika cuba mengetepikan instruksi mereva. Pada Julai 2020, Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta bagi pertuduhan rasuah berkaitan RM42 juta yang diterimanya daripada SRC International bekas anak syarikat 1NDB. Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan Najib pada 8 Disember 2021. Najib sedang menunggu rayuannya terhadap keputusan
yang didengarnya di Mahkamah Tinggi Negara, Mahkamah Persekutuan. Jadi saudara dan saudari sekali lagi, kes Najib menjadi hangat diperkataan, bukan sahaja di dalam negara, malahan di luar negara yang mengatakan bahwa kes ini adalah satu kes yang besar, melibatkan individu-individu yang ternama, khususnya bekas Perdana Menteri Najib Razak. Jadi saudara, pikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.